Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Siti Zubaidah, Sida Sahak, dan 6 orang lagi yang bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nispa, dan muslim-muslimat yang hadir pada malam yang mulia ni, Muhammad Ridwan, Hafsah, Abdul Majid, dan Sida Sahak, semua yang hadir pada malam ni. Malam ni saya akan bawakan kisah tentang bagaimana kaum Yahudi telah pun bersekongkol dengan puak musyrikin di Mekah, dan apakah outcome perbincangan mereka untuk mengatasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana tipu daya mereka itu diatasi oleh Rasulullah dengan bimbingan hidayah, taufik, inayah daripada Allah SWT. Dan saya juga akan menceritakan kepada tuan-tuan bagaimana kejahatan puak Yahudi ini terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mengheret seseorang mereka untuk melakukan sihir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pandukan kepada hadis-hadis sahih, dan apakah tindakan yang berlaku terhadap Yahudi tersebut, apakah doa yang telah pun dianjurkan oleh Islam menangani sihir. Saya akan ajarkan tuan-tuan di hujung kuliah ni nanti. Jangan ke mana-mana, ikut daripada awal hingga akhir. Kalau boleh share lah video ni kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Ahlan wa sahlan Siti Marwani, Suhaila, Farizla Ismail, Muhammad Azizi, Yang Mulia Tengku Murni, Zawawi Ghazali, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi mari sama kita rujuk pada Tafsir Munir. Jangan lupa bagi memiliki Tafsir Munir, lihat jilid ketiga muka surat 113. Bagi mereka memiliki Tafsir Munir dan kempen Maulid Rasul yang kita adakan pada kali ini, tuan-tuan akan dapat hadiah istimewa, iaitu sebuah kitab yang bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak, yang mengkhususkan kisah-kisah para sahabat, para ulama, bukan sahaja setakat nama-nama untuk kita pilih bagi anak-anak kita. Ada orang ikut-ikut dekat internet, tuan-tuan ya, main nama je anak-anak, entah apa-apa nama kadang-kadang dipilih. Kesian anak tu tuan-tuan. Bila dia besar, dia pergi ke UIA, dia pergi ke USIM, dia pergi Universiti Islam, namanya itu pelik. Pesyarah-pesyarahnya, kawan-kawannya lihat nama itu nama yang bukan-bukan, tuan-tuan. Maka mari sama kita memperbaiki nama anak-anak kita, kerana dalam hadis Nabi SAW menyatakan, hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum. Berilah nama yang baik-baik, kerana kalian akan dipanggil di akhirat dengan nama-nama itu. Jadi buku ni sangat bertuah untuk tuan-tuan miliki. Andai tuan-tuan mendapatkan Tafsir Munir daripada kami di Telaga Biru, sebanyak 15 jilid ni, tuan-tuan akan dapat hadiah kitab Ensiklopedia Nama-Nama yang menceritakan nama-nama para sahabat. Kitab besar ni tuan-tuan berharga RM70, tuan-tuan. Kami bagi hadiah bagi tuan-tuan yang pre-order Tafsir Munir. Baik, tuan-tuan yang hati dan kisah, boleh rujuk pada jilid yang ketiga Tafsir Munir, muka surat 113, ayat ke-44 hingga 45 saja kita nak baca pada malam ni. Kisah tentang Yahudi, tipu daya mereka dan bagaimana kita menghadapi mereka. Dan pada kuliah-kuliah lalu kita telah bincangkan panjang lebar kenapa Nabi kita SAW suka baca surah Al-Isra. Tiap-tiap malam Nabi akan baca surah Isra dan juga surah Zumar. Di samping surah, contohnya surah As-Sajadah, Al-Mulk, 3 qul yang Nabi baca sebelum tidur. Nabi turut baca surah Al-Isra kerana padanya merupakan senjata yang paling ampuh menghadapi tipu daya Yahudi, tuan-tuan yang mulia sekalian. Dan setengah para ulama tafsir menamakannya sebagai surah Bani Israel. Saya ada huraikan, dan di sini ayat-ayat berikut akan mendedahkan kepada kita bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang Yahudi, dan keliling kita ada orang bukan Islam, bagaimana cara berurusan dengan mereka. Allah telah memberikan jawapannya di sini, tuan-tuan. Lihat ayat ke-44 dan 45. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Tidakkah kamu perhatikan orang yang telah diberi bahagian Alkitab, iaitu Taurat? Mereka memberi kesesatan dan mereka mengkehendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Dan Allah mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi bagimu pembantu. Muslim-muslimat hati dan dikasihan.
Kata para ulama tafsir, kita dapat lihat dalam tafsir Munir ni tuan-tuan, pada muka surat yang ke berapa ni yang ke 117, menceritakan latar belakang kenapa surah ni diturunkan. Boleh tuan-tuan lihat ni. Jadi ayat ini dijelaskan oleh para ulama. Turunnya, maafkan saya, pada muka 115. Boleh rujuk pada tafsir Munir muka surat 115 jilid yang ketiga. Ayat ni turun berkaitan dengan perilaku golongan Yahudi di Madinah. Ibnu Ishaq merupakan Muhammad bin Ishaq. Beliau berkata, Rifa'ah bin Zaid bin Tabut adalah seorang pemimpin kaum Yahudi. Apabila bincang dengan Rasul, dia mutar-mutarkan lidahnya dan berkata, pasangkanlah telingamu wahai Muhammad hingga kami dapat memahamkan fikiran kami kepadamu. Kemudian dia mencela dan menghina Nabi SAW bila tidak berada bersama dengan baginda. Ini tipu daya ini yang merupakan satu sikap talam dua muka yang ada pada puak kafirin, khususnya Yahudi, seperti dinyatakan dalam asbabun nuzul oleh para ulama. Dalam kisah yang lain menceritakan bahawa Ka'ab al-Ashraf adalah seorang daripada pemimpin kaum Yahudi bersama 70 orang Yahudi pergi ke Mekah setelah perang Uhud. Perang Uhud menyaksikan kekalahan di kalangan menimpa umat Islam kerana keengganan mereka mematuhi perintah Rasulullah SAW. Memang orang Islam tewas di perang Uhud. Kita tak payahlah nak manipulate ayat. Ada setengah orang berkata bukan kalah, itu hanyalah mereka tidak menang. Memang kalah tuan-tuan, kerana Allah menyatakan demikian. Kerana Allah menyatakan dalam firman-Nya, kita dapat baca bahawa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah menceritakan bahawa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Nanti kita baca ayat-ayat berkaitan dengan kekalahan umat Islam yang nyata Allah sebut dalam Al-Quran Karim tuan-tuan. Jadi Ka'ab al-Ashraf yang merupakan pemimpin Yahudi ini dengan 70 orang Yahudi telah pergi ke Mekah untuk bertemu dengan sekutu-sekutu mereka, iaitu pembantu-pembantu mereka yang bersekutu dengan mereka dalam perangan-perangan untuk menyebelahi golongan kafirin musyrikin yang menyerang Madinah. Lalu bila dalam pertemuan itu, Ka'ab al-Ashraf yang merupakan ketua Yahudi yang sangat jahat dan bejat akhlak perangai ini tuan-tuan, dia berkata dia telah berjumpa dengan pemimpin orang-orang Quraisy di sana. Pada masa itu Abu Lahab, Abu Jahal telah mati, yang ada ialah Abu Sufyan. Maka dia bertemu dengan Abu Sufyan dan berkata, semuanya Abu Sufyan berkata kepada Ka'ab, semuanya kamu adalah orang yang baca Alkitab dan mengetahuinya, sedangkan kami ni orang-orang Arab dikenali sebagai ummi. Ummi ni maknanya illiterate tuan-tuan, tak kerti membaca, tak kerti menulis. Bukan seluruhnya, sebahagian daripadanya. Kalau kita nak mengatakan bab ta'mim, generalize, mengatakan semua orang Arab tak boleh baca mengira, itu tak betul. Orang Arab Quraisy merupakan golongan pedagang. Setengah ulama mengatakan maksud ummi itu adalah kerana mereka buta terhadap kebenaran Islam, mereka menolak Islam. Sebahagian mengatakan bahawa maksud ummi itu mereka tidak pandai membaca dan mengira. Bukan semuanya, sebahagiannya tuan-tuan. Kerana orang Quraisy ni kita tahu ada surah namanya surah Quraisy. Lila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ahlan wa sahlan wa tashabi murad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Farlisa, Ana Dauli, Muhammad Azim Omar, Zam Khamis, semua yang hadir. Jadi sebenarnya mereka berkata bukan orang Arab Quraisy itu buta huruf, dan mereka kata tak boleh baca mengira. Tak betul tu. Nabi kita sendiri pun telah pergi berniaga mengikut pakciknya. Takkanlah Nabi tak reti prinsip-prinsip perniagaan, prinsip perdagangan yang basic tuan-tuan ni, tentulah orang Arab faham. Jadi maksud ummi ini adalah golongan yang tidak mahu menerima kebenaran walaupun Nabi telah membawa kepada mereka kebenaran tersebut, ya. Jadi siapakah di antara kami yang lebih mendapat petunjuk berbanding dengan lebih dekat dengan kebenaran? Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab al-Ashraf yang terkemuka sebagai orang Yahudi, dan orang Yahudi dilihat sebagai terpelajar, berpendidikan, ada maklumat dari kitab-kitab samawi yang sampai kepada datuk nenek moyang mereka, kepada nabi-nabi di kalangan mereka. Maka Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab al-Ashraf, apa pandangan kamu? Kami ni betul ke Muhammad itu betul? Ni kata kepada Abu Sufyan kepada Ka'ab al-Ashraf, pemimpin Quraisy, kepada pemimpin Yahudi yang datang ke Mekah untuk menjalin persahabatan, untuk buat MOU tuan-tuan, MOA. Maka Ka'ab al-Ashraf berkata kepada Abu Sufyan, kalau begitu kau terangkan dulu agamamu, nanti aku tengok, aku perhatikan agama engkau dengan agama Muhammad, mana yang betul. Maka Abu Sufyan pun menceritakan
Kami ini merupakan orang yang menyembelih unta-unta gemuk untuk menyambut orang menaikkan ibadah haji, menyiapkan makan minum mereka, menghormati tamu, berusaha untuk membebaskan tawanan, menjalin persaudaraan, memakmurkan rumah Tuhan, dan kami juga bertawaf mengelilingi Kaabah. Mana lebih baik, kami ke Muhammad? Muhammad itu datang memecah belahkan kami, mengatakan kami ini sesat, amalan datuk nenek moyang kami ditolak. Kemudian Muhammad ini membawa ajaran baru, sedangkan ajaran kami lebih lama daripada ajaran Muhammad. Ini kata Abu Sufyan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ka'bul Ashraf yang ternyata merupakan orang yang alim, faham agama Nabi Musa dan tahu kebenaran Islam. Dia telah pun membuat satu dakwaan palsu dan kata-kata yang menyeleweng daripada kebenaran, daripada landaskan kebenaran. Dia berkata kepada Abu Sufyan, agama engkau lebih baik daripada agama Muhammad. Padahal dia tahu bahawa agama Nabi kita Muhammad SAW itu kebenaran, dan ia asal kepada agama yang telah disewengkan, yang diimani oleh orang Arab pada masa itu, yang saya pernah cerita pada tuan-tuan. Asalnya orang Arab ni beriman dengan agama Nabi Ibrahim, agama Hanafiyatus Samha. Itu sebab ketika Nabi mendapat wahyu yang pertama, Khadijah membawa Rasulullah bertemu dengan Warakah bin Naufal, sepupunya. Warakah itu beragama dengan agama Nabi Ibrahim, namanya Al-Hanafiyatus Samha. Dan ada saki-baki agama tersebut. Dan saya pun pernah cerita pada tuan-tuan tentang Tufail bin Amr Ad-Dawsi yang Allah beri kepadanya cahaya. Ingat lagi tak tuan-tuan? Tak ingat ke? Ingat. Yang Allah beri kepadanya cahaya di dahinya. Kemudian diminta supaya cahaya itu pindah kepada tongkatnya, ataupun cemeti yang digunakan untuk memukul untanya kalau dia naik pulang kepada kaum, bimbang nanti kaumnya akan berkata ini tanda kau kena sihir. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, saya pernah cerita tuan-tuan kan. Jadi maknanya sebelum daripada kedatangan Nabi kita, ada saki-baki lagi agama Nabi Ibrahim AS. Baik, sebelum terlupa tuan-tuan, pesan daripada penaja, mari sama kita gunakan Habatus Sauda. Bersama saya ni ada Habatus Sauda. Mari tuan-tuan, mari kita gunakan sama. Jadi ini merupakan satu penawar kepada banyak penyakit dan pertahanan untuk badan kita, antibody badan kita. Lihat ni, ni begini. Cara makannya mudah saja, 2 pagi, 2 petang atau malam, macam ni lah. Dalam hadis mengatakan ini merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air tuan-tuan. Nabi minum dengan sipping. Jangan hembus dalam air ni, kata Imam Ghazali. Jadi tuan-tuan dapatkan Habatus Sauda ni yang dihasilkan oleh Telaga Biru ni tuan-tuan. Tuan-tuan beli 3 untuk 3 bulan, tuan-tuan dapat hadiah 1 dari kami. Dapatkan Habatus Sauda, produk namanya Birkah. Birkah ni bererti barakah, insya-Allah supaya keberkatan hadir dalam hidup kita, jauh dari penyakit, selamat daripada virus dan sebagainya, kerana kita meyakini janji Nabi adalah benar. Tugas kami adalah memprosesnya dalam bentuk yang mudah untuk tuan-tuan intake makan. Dan kami juga menghadiahkan dengan setiap belian tuan-tuan 3 botol untuk 3 bulan ni, kami hadiahkan sebuah buku bertajuk 101 Nama-Nama Nabi SAW sempena dengan bulan Maulid. Mari kita gunakan sesama tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merawat dan menyelamatkan kita daripada semua penyakit dan perkara yang tak diingini. Ini merupakan satu rawatan. Ramai orang berkata sakit-sakit badan, mereka gunakan, alhamdulillah hilang. Ada doktor pakar yang mengatakan makan ubat kolesterol tak turun juga kolesterol. Makan Habatus Sauda turun kolesterolnya, alhamdulillah. Dan dia juga boleh membanyakkan susu untuk ibu, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kembali kita kepada bincangan tadi tentang surat Nisa ni, yang merupakan surah menceritakan tentang orang perempuan, dan sekarang masuk kepada isu kemasyarakatan dan isu persiapan. Kerana dalam menyiapkan satu umat masyarakat, kita perlu aware tentang sebarang bentuk cabaran dan juga ancaman yang ada dalam kehidupan. Jadi ancaman antara yang kita kena perhatikan, apakah tindak tanduk musuh terhadap kita. Mereka tidak senang melihat kita membangun. Mereka menjadi tersepit bila melihat kita bersatu. Inilah sifat golongan musyrikun kafirun daripada dahulu kala lagi tuan-tuan. Walaupun pada zahirnya mereka menampakkan kasih sayang, tapi hatinya penuh dengan kemeluatan yang pernah kita bincang dalam surah Zumar dahulu. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Golongan kafir ini tuan-tuan dapat lihatlah apa isu yang berlaku di Perancis pada ini, iaitu bentuk kemeluatan itu berlaku. Mereka mendakwa mereka mengamalkan demokrasi, freedom of speech, tapi dalam keadaan tertentu
mereka mengamalkan tekanan terhadap Islam sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kita kepada ayat ini, alangkah bejatnya, jahatnya, menyelewengnya, menyimpangnya perangai Yahudi ini yang dibawakan asbabun nuzul di sini, iaitu Ka'bul Ashraf ketika beliau berkata kepada Abu Sufyan. Dan cerita ini dikemukakan oleh Abu Sufyan bila dia masuk Islam, tuan-tuan. Dia membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah di sini. Abu Sufyan masuk Islam selepas anaknya yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan, anaknya iaitu Ramlah Ummu Habibah masuk Islam lebih awal daripada ayahandanya. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam lebih awal daripada ayahandanya, daripada bondanya. Pernah kita pelajari ya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ni menduduki tempat yang penting dalam Islam. Dipanggil oleh Rasulullah untuk menjadi penulis wahyu, dan Sayyidina Umar mengamanahkan sebagai jawatan yang besar untuknya, iaitu memimpin negara Syria, Syam. Jadi mereka punya peranan yang sangat besar dalam Islam. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam iza faquhu, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kamu adalah orang dalam jahiliyah, dia adalah kepimpinan, dan bila dia masuk Islam pun dia tetap juga menjadi kepimpinan. Itulah kelebihan yang ada pada keluarga Abu Sufyan, sehingga mereka dapat membina negara walaupun adalah banyak perbincangan tentang pengasasan kerajaan dinasti Umayyah itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, dalam peristiwa ini ternyata Ka'bul Ashraf telah pun membelitkan lidahnya, memutarbelikkan fatwa, fakta dan fatwa untuk mengatakan kepada Abu Sufyan bahawa kebenaran itu memihak kepada kamu, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hakikatnya dia tahu kebenaran itu ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat kepada ayat ini semula, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kita dapat lihat Allah menggunakan perkataan alam tara ila. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan ra'a ni, kata imam ahli tafsir, contohnya Zamakhsyari dan tafsirnya, ra'a ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia perkataan ra'a ru'yah. Kan kita selalu dengar bila nak masuk bulan puasa, ru'yah. Ru'yah iaitu melihat anak bulan. Ra'a ni dalam bahasa Arab dia merujuk kepada dua makna, tahu tuan-tuan. Ra'a yang bersifat basariyah, dan ru'yah yang bersifat qalbiyah. Gini saya sebut pada tuan-tuan. Allah turunkan ayat daripada surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau melihat apa yang berlaku kepada pemilik gajah? Dalam ayat itu Allah menyuruh kita untuk melihat. Adakah kita lihat? Adakah Nabi SAW yang ketika diturunkan ayat itu Nabi melihat? Tidak. Nabi lahir pada tahun gajah dimusnahkan oleh Allah dengan burung babil. Tapi kenapa dalam ayat itu Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah engkau melihat? Tidakkah engkau melihat apa yang berlaku kepada tentera bergajah? Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Melayu pun, kita menyebut perkataan melihat ni merujuk kepada dua. Yang pertama lihat dengan mata, yang kedua lihat dengan hati. Macam mana tuan-tuan? Kita berkata saya melihat sebuah kereta yang cantik, itu melihat bersifat ru'yah basariyah. Tapi kalau sebut saya melihat perkara ini penting, maknanya saya merasakan, saya meyakini perkara ini penting. Jadi melihat dalam konteks bahasa Melayu pun merujuk kepada banyak makna, bukan merujuk kepada satu makna yang bersifat fizikal saja. Ia merujuk juga kepada makna yang bersifat satu benda yang bersifat mental, spiritual, benda yang kita tak nampak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita perhatikan dalam penjelasan para ulama terhadap perkataan tara ni, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, tafsir yang terkemuka itu, tafsir Kasyaf. Jadi Allah SWT menyuruh kita dalam ayat ini supaya kita perhatikan, kita melihat. Jadi kalau kita perhatikan banyak ayat, kata Al-Imam Muhammad Tawri Syarawi, banyak ayat yang berkaitan dengan ayatul kaun, perkara-perkara yang bersifat nampak di hadapan kita dengan langit, bintang, bulan. Allah menyuruh kita untuk melihat dengan memerhatikan supaya terbit iman dalam diri dan menyubur iman itu dalam diri kita, tuan-tuan. Tapi bila Allah merujuk kepada perkataan seperti ini yang kita tak nampak, ia merujuk kepada satu kebenaran walaupun kita tak lihat. Tapi bila Allah mengatakan satu perkara, ia jadi kebenaran yang tak boleh ditolak langsung. Macam peristiwa serangan burung ababi terhadap tentera bergajah yang cuba untuk merobohkan Kaabah. Jadi peristiwa tersebut kita tak lihat, tapi Allah mengatakan tidakkah kau melihat? Kerana apa yang Allah nyatakan disebut dalam Quran itu satu hakikat yang tidak boleh ditolak langsung, satu benda yang tak boleh dinafikan langsung kebenarannya. Jadi kalau kita lihat di satu terjemahan, kata Imam Tawri Syarawi, terjemahkan dengan apakah kau tidak melihat, boleh ditujukan kepada orang yang telah melihat, yang ketika itu mengandungi satu makna yang menghairankan
dengan bersangkutan dengan apa yang dihuraikan sesudahnya. Boleh juga ditujukan kepada yang memang belum mengetahui dan ketika itu apa yang dihuraikan sesudahnya, sekaligus menunjukkan betapa menghairankan perkara tersebut. Al-Imam Sya'rawi mentafsirkan ini, mengatakan bahawa bila Allah hendak menekankan satu kejadian di alam raya dalam konteks penekanannya berkaitan dengan masalah akidah, keagamaan, dan di antara lain berfungsi menjelaskan sistem alam raya, maka dia berdialog dengan nabinya dengan mengatakan alam tara, tidakkah engkau melihat. Jadi dalam ayat yang digunakan di sini, ia merupakan merujuk kepada kerja mata hati kita untuk berfikir. Jadi apa-apa yang Allah SWT sebut, ia merupakan perkara yang memang benar-benar berlaku, yang kita tidak boleh tolak, kita tak boleh nak menafikan sama sekali, tuan-tuan. Jadi tentu saja kalau kita lihat dalam konteks yang dikehendaki di sini, bila kita melihat, kalau kita bayangkan, anda lihat tak matahari petang tu? Ya, saya lihat. Jadi bila kita menyatakan kita melihat benda itu di depan mata kepala kita, kita tak perlu bertanya lagi di mana, bagaimana, kerana kita dah lihat, ia cukup jelas di hadapan kita. Jadi dalam isu yang berkaitan dengan keimanan, apabila Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau telah melihat, ataupun apakah engkau tidak melihat. Jadi apa yang telah dilihat Nabi SAW itu tidak perlu, tidak sewajibnya, tidak semestinya kena ada di depan mata, tapi ia merupakan perkara yang bersifat qalbiyah, nafsiyah, ma'nawiyah, tapi satu benda yang memang telah berlaku, memang benar-benar berlaku kerana ia merupakan ketetapan Allah untuk kita memahaminya. Seperti gambaran serangan burung ababil tadi kepada tentera bergajah, walaupun Nabi tidak melihatnya, kita lagilah tidak melihatnya, begitu jauh daripada kita, tetapi Allah Ta'ala mengkehendaki kita untuk mengimani perkara tersebut seolah-olah ia berlaku di depan mata kita, tuan-tuan. Jadi itu kata Imam Zamakhsyari, beza di antara ru'yah qalbiyah dengan ru'yah basariyah. Kita melihat mungkin boleh tersilap, tuan-tuan. Kita lihat, kita mungkin tengah kagum pada sebuah kereta, katalah sebuah kereta, kita kagum kereta tersebut, katalah kereta Mercedes, kita suka tengok kereta Mercedes, tengok kita terbayang kereta Mercedes, tiba-tiba datang seorang kawan, dia naik kereta Proton. Tapi oleh kerana kita terasa kereta Mercedes itu anggun sangat, hebat sangat, kita terasa dia naik kereta Mercedes lah tadi, padahal kita naik kereta Proton. Tapi kita punya mata tersilap pandang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dan itu kerap berlaku. Kalau kita ambil sebatang pensel pun, seperti dalam uji kaji sains, masukkan dalam sebatang gelas lutsina, kita akan nampak pensel itu seolah-olah bengkok. Pada pandangan zahir kita, mata kita boleh menipu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tapi mata hati, bila Allah sebutkan kebenaran itu, orang buta pun dapat melihat, orang yang tidak lahir pada waktu itu pun dapat memahami. Jadi maksud yang dikehendaki oleh Allah di sini begitu mendalam. Kau kena hayati, kau kena fahami. Itu sebab bahasa Arab, tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, ra'a ini dimerupakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, muta'addi maknanya dia perlu kepada maf'ul bihi. Ra'a, sebagai contoh, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat perkara mungkar, melihat merujuk kepada, dia perlu kepada satu objek, dia satu, apa kita kata, bahasa Melayu ni saya tak pandai, tuan-tuan, kata kerja transitif, intransitif saya pun tak kerti lah. Yang penting fi'il ni fi'il muta'addi, iaitu dia perlu kepada maf'ul bihi. Kalau kita sebut pukul apa? Pukul kucing ke, pukul pokok ke, pukul tanah ke. Jadi fi'il daraba itu muta'addi. Tapi kalau kita sebut satu fi'il yang bukan muta'addi, contohnya masya, berjalan dia bukan fi'il muta'addi, dia adalah fi'il lazim. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, di sini ra'a dia merupakan fi'il muta'addi. Kenapa Allah sebut ila kat sini? Dalam ayat yang kita perhatikan, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Sepatutnya alam tara alladhina utu nasiban minal kitab. Kenapa ada ilah kat sini? Sedangkan muta'addi di sini tidak perlu huruf jar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bila kita lihat dalam konteks penjelasan para ulama, sebagai contohnya Az-Zamakhsyari, antara imam tafsir yang terkemuka, beliau berkata, yang menarik kitab tafsir Imam Zamakhsyari ni, saya tunjuk pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan bacalah. Menarik ni namanya tafsir Zamakhsyari, namanya tafsir Kasyaf. Beliau kata, bila Allah menyebut kat sini wa'udiya bi'ila ala ma'na alam yantahi ilmuka ilaihim, bila Allah sebut perkataan ini muta'addi dengan ilah, padahal dia bukan muta'addi dengan ilah, tapi dalam konteks ini digunakan dengan ilah, alam tara ilah, kerana Allah nak mengkehendaki kita supaya kita mempelajari dengan bersungguh-sungguh, menghayati bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh.
daripada sifat si Yahudi ini. Itu yang saya nak sebut semalam, tuan-tuan. Ada sebuah buku tau, saya pun tak pastilah buku ni ada lagi ke tidak, saya pernah baca 20 tahun lalu, By Way of Deception, menceritakan tentang bagaimana perancangan protokol orang Yahudi untuk dilaksanakan. Mereka pilih budak-budak yang bijak untuk berjalan di mana-mana tempat di dunia, mengkaji, melihat. Dan kita pun tahu bagaimana telitinya perancangan orang Yahudi menyokong bangsa mereka, yang kita kena ada semangat seperti itu. Jangan hangat teh ayam je, tuan-tuan. Boykot, lepas tu pakai pula. Adalah bangsa tertentu tu, mana tak sebut lah, tuan-tuan. Tapi kalau kita pelajari sifat orang Yahudi, dan sifatnya daripada orang Cina, yang baik kita ambil lah, tuan-tuan, yang menyokong betul bangsa dia. Kita orang Islam ada tak sifat macam tu, tuan-tuan? Cuba muhasabah diri balik semula. Jadi Allah kehendaki kita dalam hari ini, kalau kita perhatikan penggunaan di situ, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Allah nak kita mempelajari mendalam tentang perangai orang Yahudi ini. Iaitu sebab kata para ulama, bertinya di sini perhatian bersungguh-sungguh sampai batas akhir dan difahami dengan perkataan ilah di situ. Jadi sebenarnya kata ilah tidak perlu disebut, kerana kalau kita belajar bahasa Arab, kamu melihat Ahmad, katakan kamu melihat Ahmad, kita tak perlu kata kamu melihat kepada Ahmad, kerana ilah itu maknanya kepada. Tapi kenapa Allah sebut perkataan kepada kat situ? Di sinilah keindahan bahasa Arab, kerana ia merujuk kepada satu makna, sisi yang penting. Makna yang penting untuk kita fahami, iaitu kamu kena melihat dengan penuh ketelitian. Jangan kamu tertipu oleh sikap orang Yahudi ini, kerana orang Yahudi mempunyai satu sifat ketelitian yang luar biasa. Mereka mengkaji, ya tuan-tuan, anak-anak itu kalau kecenderungannya kepada menjadi ahli matematik, dia boleh jadi apa? Daripada kecil lagi jadi mathematician, jadi mungkin orang bekerja dalam, apa dipanggil? Sains apa? Sains actuary, apa benda dipanggil, tuan-tuan? Actual science, apa namanya? Yang dikatakan susah, lebih susah daripada matematik, lebih susah daripada medik itu. Tahu ke Zalina Ahmad? Sains apa dipanggil? Sains actuary, apa dipanggil? Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu benda yang bersifat figure, benda yang bersifat hisab. Jadi ketelitian ada pada orang Yahudi. Orang Yahudi ni bangsanya kecil saja. Pernah diceritakan dalam majalah penting namanya Economist beberapa tahun lalu. Satu fakta yang disclosekan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bagaimana sifat orang Yahudi ini, iaitu mereka punya bilangan tak sampai pun 20 juta. Betul, actual science Khairul Anwar, actual science. Ya, terima kasih Fadil Misbah. Ilmu sains yang susah ni. Jadi bilangan mereka ni tak sampai pun 20 juta dalam dunia. Dengan kependudukan Yahudi yang paling banyak sekali, bertumpuk di Amerika, di UK, di France, di Germany, dan ada di Rusia, di negara-negara kuat mereka ramai. Tentu di Afrika pun tak dinafikan ada. Tapi mereka mempunyai satu peranan signifikan kepada ekonomi dan juga bisnes antarabangsa. Kalau tuan-tuan lihat ni, ya betul, terima kasih, actual science. Jadi dalam apa yang disebutkan di situ, tuan-tuan dimulakan sekalian, mereka daripada kecil kalau kecenderungannya nak jadi businessman, dia tengok apa benda nak buat. Akhirnya mereka buat ubat gigi. Ubat gigi itu satu dunia pakai. Ubat gigi Colgate namanya, tuan-tuan dimulakan sekalian. Makanan-makanan yang kita lihat dalam dunia banyak datang daripada situ. Siapa boleh terfikir, tuan-tuan? Goreng ayam je, tuan-tuan, satu dunia pergi. Semua tempat kita pergi, kat Mekah pun ada, kat Madinah pun ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat bagaimana sifat orang Yahudi ini yang kita kena belajar ketelitian. Dalam buku yang didedahkan, satu buku box office survey 40 tahun lalu yang namanya By Way of Deception, tuan-tuan, menceritakan bagaimana pelantikan ejen untuk memerhatikan dunia, melaporkan kepada bangsa mereka di Israel. Ini kita belajar benda-benda yang baik daripada mereka, tuan-tuan, ya. Kesungguhan, ketelitian. Itu sebab bila Nabi sampai kat Madinah, antara usaha Nabi adalah menyuruh para sahabat mempelajari bahasa Yahudi, bahkan memberikan beasiswa dan galakan kepada sahabat namanya siapa namanya, saya pernah sebut dulu, ingat tak? Budak muda bernama Zaid bin Sabit, untuk mempelajari betul Dr. Haziq Ayub By Way of Deception, bahawa Zaid bin Sabit ini mempelajari bahasa Yahudi dalam masa 2 minggu, menguasainya, tuan-tuan dimuliakan, menguasainya, menulis, membaca dan mengira, bercakap. Allahu Akbar, insya-Allah tabaraka taala. Ada kalau kita belajar bahasa English macam saya, tuan-tuan, 10 tahun tak pandai-pandai juga.
Ada yang belajar bahasa Arab bertahun-tahun tak pandai juga, rugi tuan-tuan. Kita faham bahasa Arab dan semayang pun tak faham, rugi. Ya Allah Rabbi, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Saya pernah jelaskan bagaimana kepentingan kita umat Islam untuk belajar bahasa-bahasa asing macam English, Mandarin, supaya kita dapat bersaing di persada antara bangsa. Jadi kembali kepada sikap orang Yahudi yang Allah tekankan kat sini, kita belajar betul-betul, teliti betul-betul kepada sifat orang Yahudi ni, mana mereka merupakan bangsa yang mendominasi dalam dunia, berpengaruh dalam dunia. Sampai siapa nama presiden PM negara Israel itu boleh berkata dengan bangganya berapa 1/3 daripada hasil dunia duduk kat negara dia, 1/3 daripada IP dunia duduk kat negara dia. Dengan bangganya dia berkata dalam video yang tersebar luas di mana-mana tuan-tuan ni boleh kasihan. Saya pergi ke Israel nanti, kalau tuan-tuan peluang lepas PKP, kita boleh terbang, marilah terbang ke Baitul Maqdis bersama Zazan Travel. Kami pergi tunjuk pada tuan-tuan di sana bagaimana dekat negara itu mereka tanam pisang, mereka tanam mangga, pokoknya kecil-kecil, dia boleh petik dengan tangan. Tapi ya Allah, seluar-luar mata memandang. Di tengah-tengah Tel Aviv. Tel Aviv tu bahasa Arab Tel Abib. Tel Abib ni maknanya Talun Abib, Bukit Abib. Bahasa Arab panggil Talun ini adalah bukit kecil. Bukit besar dipanggil Jabal. Jadi tuan-tuan, Tur pun dipanggil bukit juga. Jadi kalau kita perhatikan Tel Abib ni bahasa Arab Tal Abib, Bethlehem itu Baitul Laham sebenarnya bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan perhatikan dekat Tel Aviv tu, tengah-tengah bandar, pesat, bangunan tinggi-tinggi macam kat New York, tapi penanaman tidak dilupakan tuan-tuan, dimuliakan Allah. Tengah-tengah. Begitu juga tuan-tuan pergi ke Tokyo kan, Tokyo yang tuan-tuan lihat membangun maju tu, tapi mereka tak kompromis dari sudut pertanian. Jadi pengajaran kepada kita lah. Jadi orang Yahudi walaupun kecil bilangannya, tapi menguasai dunia dengan teknologi penanamannya, teknologi komputernya, segala-gala berada di tangan mereka. Kerana itu Allah menyebut di sini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Lihat, perhatikan, teliti, belajar, jangan buat main-main. Begitu maksud Allah SWT, supaya kita jangan pandang belajar daripada orang-orang berjaya ni satu benda yang enteng, satu benda yang simple. Kita kena belajar sungguh-sungguh tuan-tuan. Ni tuan-tuan untuk pengetahuan tuan-tuan, negara Thailand yang maju tu pun belajar daripada Yahudi teknologi pertanian. Tuan-tuan tahu tak? Negara Thailand maju tuan-tuan, mereka boleh buat watermelon, buat temikai macam kotak, letak dalam lori, senang nak angkut. Dan kabarnya di mana-mana universiti yang ada di Thailand, mereka tak sibuk ranking lah tuan-tuan untuk berapa dalam dunia, nak buat apa kalau ranking tu tapi tak ada manfaat pada orang keliling kan. Universiti Chulalongkorn sebagai contohnya, bahawa pensyarah-pensyarah pensyarahnya semua kena terjun dalam bidang kemasyarakatan. Dalam struktur kepimpinan masyarakat ada ketua kampung dan ada profesor universiti untuk duduk membimbing penduduk tempatan sebagai kat rumah. Saya baca dalam majalah ekonomi tuan-tuan, kerajaan Thailand menggalakkan untuk semua kontraktor ataupun developer buat rumah ni masih tanah, supaya rakyatnya prepare untuk menghadapi suasana yang paling worst case scenario. Kalau ekonomi dunia tak okey, mereka ada ikan keli untuk dimakan, mereka ada ayam yang ternak, dan mereka ada sayur untuk dimakan. Jadi dalam kawasan rumah mereka cukup untuk penggunaan keluarga. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini mereka belajar daripada Yahudi tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, jadi apabila kita lihat pada ayat ini, Allah mengingatkan kita tentang orang Yahudi ni. Mereka mempunyai sifat tamak, kedekut yang telah kita pelajari pada yang lalu, tak mau menginfakkan, mereka pentingkan diri sendiri, tapi sayang sama mereka. Sebab dalam buku Bio Deception itu menceritakan bila ada seorang berniaga di Amerika, dia cerita-cerita, dia kemukakan motivasi untuk orang Yahudi tuan-tuan, yang tuan-tuan pun tahu antara komik-komik yang dibuat yang menceritakan tentang hero-hero macam Superman, macam apa tu yang laju tu, apa namanya, saya pun tak ingat tuan-tuan, Wonder Woman, tuan-tuan tengok Aquaman. Ini saya baca lah kisah mereka. Ini dibuat ketika penindasan terhadap bangsa Yahudi, dan mereka nak tunjukkan mereka itu dominan, mereka kuat, mereka boleh menghadapi segala bentuk apa benda makhluk yang laju tu, saya pun tak ingat namanya, benda budak-budak punya kartun lah tuan-tuan. Jadi mereka menceritakan bila ada dibuat satu pembekal macam wholesale, ada kedai-kedai yang melakukan retail, nak ambil barang, dia ambil barang daripada satu tempat, maka tiba-tiba satu hari pekerjanya berkata kepada bos, pekerjanya orang putih, budak Amerika, berkata pada bosnya Yahudi, tuan, sekarang ada satu wholesale buka dekat dengan kita, jarak lebih dekat, dan barang pun saya dah cek lebih murah daripada yang kita ambil. Maka
bos ini bertanya, siapa nama pemilik wholesale tu? Once dia tahu saja nama pemilik wholesale tu, dia tahu, no, walaupun harganya jauh lebih murah daripada yang kau kena ambil, kau tetap kena pergi ambil kat wholesale yang jauh itu. Kenapa tuan-tuan? Dia mengenal pasti bahawa yang bekalkan di tengah-tengah yang murah itu orang Arab. Dia cukup benci pada orang Arab, tamunya orang Arab Islam. Maka dia tetap juga suruh pekerjanya untuk ambil daripada pembekal yang jauh harganya lebih mahal. Dalam buku ni menceritakan kerana sifat menyokong bangsa sendiri, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita ambil yang baik, tuan-tuan. Ambil ada flash, betul Puan Yat Allah tengok ke cerita. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Kembali kita kepada ayat yang bincangkan tentang Nabi kita SAW ini, dan Quran turun untuk kita baca sampai ke akhir zaman, agar kita meneliti dan mengkaji dan jadi bangsa yang berfikir. Jangan jadi bangsa yang mengguna saja, jadi bangsa berfikir. Saya baca dalam majalah ekonomi beberapa tahun lalu, yang ditunjuk gambar Spain pada masa itu mengalami kebangkrapan. Spain tu kan, dituak lembu Matador tu kan, kemudian dibuat Spain tu, S tu jatuh, tinggal pain saja. Dalam majalah itu, tuan-tuan, saya simpan naskah itu sampai ke hari ini. Dia menceritakan Yahudi punya pembahagian satu dunia, distribution ni tak sampai 20 juta pun, tapi punya kesan yang besar. Mereka buat ubat gigi, mereka buat makanan, mereka buat apa. Budak itu tak mau belajar, tapi kecenderungannya untuk berniaga, dia ajar untuk berniaga walaupun dia drop out daripada universiti, pada sekolah tak penting. Yang penting dia ada kehidupan masa depan, dia ada satu benda yang dia nak capai dalam hidup. Baik, ya. Jadi menghadapi situasi ini, kita kena meneliti dan mengkaji, jangan pandang benda enteng. Itu sebab pada hari ini kita menceritakan tentang data, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita menceritakan tentang figure, menceritakan tentang fakta, data tidak boleh berbohong, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini angka tidak akan menipu kita sebenarnya. Jadi bagaimana bangsa-bangsa yang maju, yang dekat dengan kita, ada Singapura, satu negara yang maju, yang menyimpan macam-macam data, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sampai nilai sesebuah negeri pun dengan hutannya pun, kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan boleh cek data ini di Singapura, majunya Singapura. Tuan-tuan nak beli benda sekalipun, tuan-tuan kalian ejen itu dimiliki eksklusif oleh Singapura. Nak beli Apple pun, nak beli Mac pun, kena beli di sana. Ya Allah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tengok bagaimana kuatnya orang yang memiliki perhubungan dan memahami apa keperluan masyarakat dalam dunia, tuan-tuan, ya. Jadi negara sebesar Israel, sebesar Singapura, mereka punya peranan yang besar dalam ekonomi dan juga kewangan dunia, kerana mereka merupakan orang yang teliti, orang yang mengkaji, ya. Sampai seorang PM terkemuka di negara yang maju ini berkata, saya semua saya tahu apa berlaku kat negara saya, cuma yang saya tak dapat tahu sampai ke hari ni lah berapa banyak daun yang jatuh dalam negeri saya ini. Tuan-tuan faham, tuan? Ini ketelitian namanya. Kalau ketelitian yang ada pada kita, kita boleh menguasai akaun dengan baik. Kita berniaga, kita faham PNL, kita faham ROI. Ini angka semua, tuan-tuan. Ini mengajar kita apa yang ada pada bangsa Yahudi, berpandukan pada laras ayat yang telah saya fahamkan, tuan-tuan, tadi, yang kita telah bincangkan tadi, ya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi di hujung ayat ini Allah memberikan satu kelegaan kepada kita dengan berfirman, iaitulah firman-Nya, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah Subhanahu taala, cukup Allah Subhanahu taala itu menjadi pelindung bagi kamu, dan cukuplah Allah menjadi penolong buat kamu. Di sini berlaku tikrar. Tikrar ni makna pengulangan. Kenapa Allah repeat perkataan kafa ini, tuan-tuan? Kerana bila kita baca ini, kita melihat bagaimana kekuasaan yang berlaku, yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang seperti digambarkan sini, bangsa Yahudi contohnya, ketelitian, kehebatan, kemajuan, keuangan, ketenteraan. Tetapi kamu kena ingat, kamu punya Tuhan. Cukuplah Allah sebagai penolong kamu, cukuplah Allah membantu kamu. Tapi bantuan Allah tidak akan hadir kalau kita ini tidak mengikut Islam. Memanglah seorang bapa itu sayang kepada anaknya, tapi kalau anaknya sendiri tidak mahu ikut, tuan-tuan, tu sebab kita jumpa kadang-kadang empire perniagaan besar-besar. Ayahnya bercakap, nampaknya perniagaan ayah ni tak boleh diwarisi siapa pun. Ayah terpaksa lah engage, hire CEO datang daripada tempat lain. Nampaknya kamu semua tak capable untuk ambil tanggungjawab ni. Succession plan yang ayah buat untuk kamu nampaknya akan menghancurkan kamu dengan sikap kamu. Tujuannya kenapa, tuan-tuan? Kerana anak itu tidak punya kualiti yang melayakkan dia untuk pegang jabatan yang penting itu, tuan-tuan.
Jadi si ayah terpaksa memberikan jawatan itu kepada orang lain walaupun dia sayang kepada anak dia. Jadi begitu juga Allah sayang kepada kita, tapi bantuan Allah tidak sampai kepada kita kerana kita tidak mempunyai ta'hil, tuan-tuan. Kita tak ada keahlian untuk dapat bantuan Allah itu. Kita dengan kelalaian kita, dengan syahwat kita, dengan mengadu domba kita, dengan berperang sama kita dengan sikap tak bersatu hatinya, kita dengan menyokong orang lain lebih daripada orang Islam sendiri, macam mana bantuan Allah nak turun, tuan-tuan? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menyebut wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Betul, Allah pelindung kamu. Tapi bahagian yang kedua terhalang daripada kita, iaitu bantuan Allah tidak datang kerana keingkaran kita, kesilapan kita, kemaksiatan yang kita buat, tuan-tuan. Pernah saya gambar kepada tuan-tuan kata-kata Ibn Abbas kan, inna li ta'ati nuran fil wajhi wa dhiya'an fi sadri wa sa'atan fi rizq wa si'atan fi rizqi wa mahabbatan lada qulubin nasi. Maka Allah memberikan ilham kepada sahabat yang saleh Ibn Abbas ini, berkata, bagi orang melakukan ketaatan, Allah beri pada wajahnya nur, hatinya cahaya, dan kesihatan pada tubuh badannya, dan Allah beri kepadanya keluasan pada rezekinya dan kecintaan orang pada dirinya. 5 kelebihan Allah beri kalau kita buat ketaatan, tuan-tuan. Tak percaya bangun tahajud, tak percaya amalkan duha tanpa tinggal, tak percaya baca Al-Quran selalu, Allah akan beri kelebihan-kelebihan ini, tuan-tuan. Beri nur pada wajah, beri terang pada hati, beri keluasan pada rezeki, kesihatan pada tubuh badan, dan dicintai oleh manusia. Sebaliknya, kalau anda cenderung untuk melakukan maksiat, Allah akan berikan pada wajahmu hitam macam arang, hati kamu gelap, tubuh badan kamu sakit-sakit, dan rezeki kamu jauh, sempit, dan orang meluat tengok kamu, orang benci tengok kamu, orang tak suka kamu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, jadi ayat ini memberi kepada kita satu peringatan. Walaupun Allah kata cukuplah Allah pelindung kamu, cukuplah Allah membantu kamu, tapi kamu tidak mempunyai kualiti untuk dibantu, kamu tak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan Allah SWT. Ibaratnya kita mengisi borang untuk dapatkan anak kita beasiswa belajar di tempat yang penting, kita tinggal benda yang paling penting sekali, tuan-tuan. Dalam beasiswa tersebut mensyaratkan kita bawa kita kemukakan kita punya sijil lahir. Kita tak ada sijil lahir, memanglah kita miskin, tapi oleh kerana tak ada cukup keahlian, kita tak ada bantuan, tuan-tuan. Maka itulah dia maksud daripada ayat Allah kat sini. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi pengulangan kata cukup di sini untuk menggambarkan betapa perhatian Allah kepada kaum muslimin, dan kerana itu pula ditonjolkan pula nama Allah, bukan sekadar mengganti namanya. Bahkan setelah menyebut bahawa Allah itu wali, nyatakan bahawa Allah itu penolong. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Sebut, tengok, kafa nama Allah, kafa Allah, cukup Allah, cukup Allah, 2 kali diulang di situ, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ini kerana dalam bahasa manusia, kalau kita belajar perkataan wali mana wali nikah contohnya. Wali mana apa, tuan-tuan? Wali nikah, wali pelindung lah, pemilik, pelindung. Bila dimiliki, dia tentulah sayang kepada anak perempuan yang nak dikahwinkannya itu. Jadi segala sifat kebaikan, rasa sayang, rasa prihatin ada pada perkataan wala itu, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah Allah menjadi wali, mana Allah tentulah sayang kepada kamu, tetapi kamu tidak mempunyai kriteria kualiti untuk dibantu, maka bantuan itu tidak datang. Macam contoh yang telah saya kemukakan tadi, seorang bapa yang punya empire perniagaan yang besar, saudagar besar, mempunyai satu group of companies yang hebat, public listed, dia tidak mampu memberikan suksesornya pada anaknya sendiri kerana anak itu tidak memiliki kualiti. Kalau ayah beri pada kau, nak ayah sayang pada kau, nak kau anak ayah, tetapi kalau ayah bagi pada kau, hancur hidup kau, nak buat apa nak? Dengan kelalaian kau ini, kau tak ada kualiti untuk kepimpinan, maka ayah tak boleh nak bagi kau. Ayah bagi kau share cukuplah. CEO ni terpaksa saya bagi pada orang lain untuk menyelamatkan sebuah company ni boleh jalan ratusan tahun yang akan datang. Banyak manfaat yang boleh timbul, yang diberi kepada umat. Macam tu contoh tamsilan untuk tuan-tuan faham. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ayat ini berkaitan dengan Yahudi, dan seperti saya janjikan kepada tuan-tuan, saya juga sebut semalam, bahawasanya itu kualiti yang kita kena pelajari daripada orang Yahudi. Dan Yahudi pernah bersifat begitu dengan tipu daya terhadap Nabi SAW. Iaitu Yahudi telah pun seorang bernama Labid bin Asam, dalam hadis sahih riwayat Bukhari,
telah pun meracun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, telah pun menyihir Nabi kita sallam. Yang meracun tu lain, ini menyihir Nabi kita sallam, iaitu mengambil sikat yang digunakan Nabi sallam dan meletakkan padanya bohol-bohol, meletakkan padanya mentera-mentera, dan kemudian mencampakkannya dalam sebuah telaga. Dan akhirnya Nabi sallam telah mengalami satu tekanan, Nabi mengalami satu sakit pada badan, sehingga datang Jibril dan Mikail mendoakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa Nabi itu, tuan-tuan? Jadi saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan doa ni. Kalau tuan-tuan belum amalkan doa ni. Dulu saya pernah ajar kepada tuan-tuan dalam kes berkaitan dengan ain hasidah, mata yang mempunyai kesan tertentu kepada seseorang, dalam surah Al-Isra yang lalu. Barangkali saya ajar tuan-tuan. Dan pada kali ini saya ajar tuan-tuan, kalaulah seseorang itu sakit, kita pergi ke hospital, dapat rawatan, doktor pun tak tahu apalah puncanya, kemungkinan orang ni kena sihir, tapi kita tidak boleh buruk sangka kepada siapa pun, tuan-tuan. Maka diajar kita dan satu sunnah Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, kita mendoakan orang itu dengan mengatakan Bismillah, arqika min kulli syai'in yu'zik, min syarri kulli nafsin aw aini hasidin, Allahu yashfik, Bismillahi arqik. Saya harap Ustaz Syafiq Murad ataupun Ustazah Ummu Fatih boleh salinkan untuk kita di sini. Dan saya galakkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kesempatan, marilah masuk bersama-sama dengan kami dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan, ada banyak doa dan perkongsian kat situ. Carilah Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada banyak bahan kuliah yang disalin semula di situ untuk manfaat tuan-tuan. Dan saya pun galakkan tuan-tuan, saya tengok ramai yang menulis, alhamdulillah, syukur sangat. Saya nak buat satu pertandingan lah, tuan-tuan. Siapa yang boleh buat kuliah saya ni dalam bentuk mind map, macam Tony Buzan buat kuliah yang boleh termindakan. Yang paling cantik saya nak bagi hadiah. Ada seorang sahabat saya telah pun mewakafkan buku-buku, saya nak bagi hadiah kepada tuan-tuan. Bagi siapa yang dapat buat tiap-tiap kuliah ni, dia boleh buat mind map, peta minda untuk memahami ayat. Telegram, link Telegram saya adalah sahabat Ustaz Zahazan. Tolong masukkan Puan Juliana, tolong masukkan Muhammad Asfani. Saya cuba search Telegram tapi tak ada, Ustaz. Tolong masukkan Saudah, siapa yang ada dalam grup ni, Halimah Arsyad, tolong masukkan link Telegram sahabat Ustaz Zahazan untuk ramai dapat join kat situ. Cikgu Rohaya, Labid bukan Labib, Labid, Labid bin A'sam, atasnya ada di tepinya ada apostrofi, A'sam, Sad SOM lah, A'sam. Jadi Labid bin A'sam ni telah pun menyihir Nabi kita SAW. Dan datanglah Jibril Mikail meruqyahkan Nabi kita SAW, iaitu dengan doa yang telah saya ajarkan tadi, Bismillahi arqika min kulli syai'in uzika, min syarri kulli ainin hasidin, min syarri kulli nafsin aw aini hasidin, Allahu yashfik, Bismillahi arqik. Kadang-kadang kita pergi ke ward di hospital, ada sahabat kata anaknya kena penyakit, doktor pun tak tahu apa nak buat, doktor terpakar dengan ilmu yang ada, cuba merawat tapi tak temu jawapannya, jalan keluarnya. Kita boleh ambil air sembahyang seperti saya ajar tuan-tuan dalam hukum berkaitan dengan ain hasidah dulu. Takut-takut anak itu terkena ain hasidah. Yang kedua, kita baca doa ini, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika, min syarri kulli nafsin aw aini hasidin, Allahu yashfik, Bismillahi arqik. Kita baca kepada, kalau perempuan kita baca Bismillahi arqiki min kulli syai'in yu'ziki, min syarri kulli nafsin aw aini hasidin, Allahu yashfiki, Bismillahi arqiki. Jadi doa ni saya harap tuan-tuan dapat manfaatkan. Kalau berlaku penyakit, kita doa, dan alangkah baiknya kalau ia didoakan oleh orang yang soleh, ahli tahajud, ahli qiyamul lail, ahli puasa sunat, ahli duha. Orang-orang seperti ini kemustajaban lebih baik daripada orang biasa-biasa. Jadi tuan-tuan, Zainun baru dapat hafal Ustaz minggu ni, Ustaz, alhamdulillah. Jadi boleh amalkan doa ni. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran pada malam ni. Malam esok saya nak huraikan lebih lanjut lagi tentang kisah-kisah di kalangan orang Yahudi ni. Ada yang masuk Islam, punya peranan besar dalam Islam. Siapakah mereka? Jangan lupa bersama dengan saya pada malam esok dalam ayat berikutnya.
bahawa ayat Quran ni kita lihat uslub pendekatannya menceritakan perkara negatif, ada perkara positif yang dikemukakan. Jadi keseimbangan itu penting, targhib dan juga tarhib yang telah kita pelajari sebelum ini. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kita, beri ilmu kepada kita. Dan sekali lagi saya menyeru tuan-tuan, marilah kita beramal dengan Habatus Sauda, birka yang dikeluarkan oleh Telaga Biru ini. Tuan-tuan beli 3 dapat hadiah 1. Jadi boleh pakai masa 3 bulan, 2 pagi, 2 petang atau malam. Minumlah dengan air, dan kita nak kunyah pun boleh. Saya tunjuk pada tuan-tuan lagi. Tuan-tuan tanya, banyaknya saya makan Habatus Sauda. Ya tuan-tuan, saya suka makan tuan-tuan. Tengok ni kat tangan saya ni, sebiji kan, nampak sebiji, boleh kunyah. Tuan-tuan jangan lupa dapatkan Habatus Sauda. Di bawah ni ada dipinkan untuk tuan-tuan rujuk, dapatkan. Ke Singapura ke UK pun ada sahabat yang beli. Alhamdulillah kami dapat hantar. Walaupun musim PKP ni mungkin ada cabaran untuk sampai lambat sedikit, harap tuan-tuan sabar. Tuan-tuan beli 3, kami hadiahkan 1. Hadiahlah kepada orang keliling kita. Dan kita hadiahkan sebuah buku bertajuk Kenali Nama-Nama Nabi kita Salam, ditulis oleh penulis bestseller Ustaz Ahmad Adnan Fadil. Boleh minum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, jumpa lagi malam esok insya-Allah. Kita tangguhkan kuliah kita pada malam ni dengan baca Suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih tuan-tuan. Tolong share video ni ke seramai sahabat yang ada keliling kita. Moga-moga menjadi satu jariah untuk kita bersama. Jumpa lagi malam esok insya-Allah dengan cerita berkenaan Yahudi yang baik di kalangan mereka. Kita highlightkan, kita ikut, jadikan contoh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.